Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita di bahagian slot teknik menjawab soalan. Kali ini saya nak memperkenalkan bagaimana kita hendak mendapatkan jawapan bagi soalan pemerhatian. Okey, dalam kebanyakan soalan sains ada banyak lagi soalan kemahiran proses sains yang kita perlu tahu cara untuk menjawab. Di antara salah satunya soalan yang selalu keluar ialah soalan bertanya tentang apakah dia pemerhatian. Okey, jadi pada hari ini saya nak ajar macam mana kita nak jawab soalan pemerhatian, bagaimana kita nak buat pemerhatian untuk mendapatkan markah yang tinggi. Okey, baiklah. Ada beberapa tip untuk kita dapatkan teknik menjawab dengan betul dan tepat bagi soalan pemerhatian. Okey, saya akan ulas satu persatu cara atau langkah yang mudah untuk difahami yang pastinya pelajar akan mendapat jawapan yang tepat bagi membuat pemerhatian dengan betul di dalam soalan sains. Okey, langkah yang pertama ialah pelajar perlu bulatkan kata kunci. Sebab apa? Sebab apa kita perlu bulatkan kata kunci? Sebab bila kita bulatkan kata kunci soalan, kita nak tahu apakah kehendak soalan tersebut. Okey? Penting untuk tahu kehendak soalan. Mula-mula kita baca soalan dengan teliti, kita cari kata kunci, kemudian kita bulatkan. Okey, jadi bila kita bulatkan, kita akan tahu dengan tepat apakah dia kehendak soalan. Okey, contohnya lihat pada soalan ini ya. Dia kata apakah pemerhatian yang anda boleh buat di dalam soalan berikut. So, apakah pemerhatian? Biasanya kata kunci adalah selepas soalan. Selepas kata soal. Cuba awak tengok dalam soalan ni. Kata soal pada soalan ini adalah apakah pemerhatian? So, pemerhatian adalah kata kunci. Langkah kedua, pelajar perlu tahu apakah ayat formula untuk menulis pemerhatian. Okey, di sini ada dua formula untuk menulis pemerhatian. Yang pertama, kita buat perbandingan tentang pemboleh ubah bergerak balas. Okey, yang kedua, kita ceritakan corak yang berlaku kepada pemboleh ubah bergerak balas tu. Okey, yang pertama kita nak jelaskan bahawa ayat formula tu mesti pemboleh ubah bergerak balas di awal ayat, kemudian penerangannya di belakang ayat. Okey, itu ayat formula. Cuba tengok. Dekat tengah-tengah dia kita mesti letak ayat perbandingan. Okey, ataupun untuk formula yang kedua, selepas kita letakkan pemboleh ubah bergerak balas, kita kena letakkan ayat corak. Okey. Okey, kita tengok pada slide yang seterusnya. Okey, langkah yang ketiga, kita perlu perhatikan soalan. Okey, soalan tu dia bagi gambar ke, dia bagi jadual ke, dia bagi graf ke, kena perhatikan betul-betul. Sebab apa? Dalam gambar atau jadual atau graf ni, kita kena cari pemboleh ubah. Okey, perhatikan betul. Kalau dia bagi gambar, kita kena buat banding beza. Kalau dia bagi jadual, kita kena baca jadual secara menegak atau baring. Kalau dia bagi graf, kita kena baca corak graf tersebut. Okey, langkah yang keempat, kita perlu kenal pasti pemboleh ubah bergerak balas. Okey, sebab tu tadi langkah yang ketiga, kita kena perhatikan betul-betul soalan. Sama ada bentuk gambar ke, jadual ke, atau graf. Sebab apa? Sebab kita nak kenal pemboleh ubah bergerak balas. Okey, untuk membuat pemerhatian, yang pertama kita mesti dapat ialah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, pada slide yang ini saya nak review sikit macam mana kita dapatkan pemboleh ubah bergerak balas di dalam soalan graf. Okey, sebagaimana yang kita tahu, saya dah terangkan pada video yang sebelum ni, pemboleh ubah bergerak balas
Kalau pada soalan graf, dia akan berada di bahagian kiri atas. Okey, macam dalam soalan ni, pemboleh ubah bergerak balas ni ialah temperature, suhu. Sebab dia berada pada bahagian kiri atas yang menegak tu. Okey. Yang ini contoh kedua untuk mengenali pemboleh ubah bergerak balas. Di bahagian atas, bahagian kiri. Okay. Yang bahagian menegak. Okey, di sini pula ialah langkah yang seterusnya. Iaitu kita kena kenal pasti ayat perbandingan. Okey, kelihatan dekat sini ada 12 ayat perbandingan yang biasa kita guna ketika kita nak buat pemerhatian. Jadi pelajar-pelajar kena hafal ayat-ayat perbandingan ini. Okey, antara ayat perbandingan yang kita ketahui, cuba lihat kat slide ni lah. Ada lebih banyak daripada, lebih rendah daripada, lebih kecil daripada dan paling tinggi daripada. Okey, so pelajar kena kenal lah ayat-ayat perbandingan ini. Ayat perbandingan ini biasanya kita letakkan selepas perkataan pemboleh ubah bergerak balas. Okey, ini pula ialah ayat trend. Ayat trend atau ayat corak. Okey, bila kita nak kena gunakan ayat corak ni, bila kita lihat dekat dalam soalan tu, kita tak boleh buat perbandingan. Okey. Tapi kita nampak perubahan sesuatu pada gambar tersebut. Perubahan tersebut sama ada dia berubah secara meningkat atau menurun. Waktu tu kita kena gunakan ayat trend atau ayat corak. Okay. Okay, baiklah. Yang ini pula soalan yang berbentuk graf. Kita nak tengok apakah ayat trend yang ada pada graf tersebut. Kalau kelihatan graf itu dia daripada rendah ke tinggi, so ayat trend atau ayat formula untuk corak dia ialah semakin meningkat atau semakin menaik atau semakin bertambah. Itu ialah ayat trend. Okey, dalam graf yang berbentuk seperti ini ya, macam tiada perubahan. Dia sama rata je. So, ayat trend bagi graf ini kita panggil dia ialah tiada perubahan atau kelihatan sama atau mendatar. 3 ayat. Tiada perubahan atau sama atau graf mendatar. Okey, yang akhir sekali kita perlu masukkan ayat pemboleh ubah gerak balas, kita cantum dengan ayat perbandingan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk ayat formula yang kedua, kita masukkan pemboleh ubah bergerak balas dan kita cantumkan dengan ayat trend. Bergantung kepada soalan. Jom kita lihat macam mana kita masukkan ayat tersebut menjadi satu skema jawapan yang lengkap. Okey, kita lihat pada soalan ini. Ini soalan gambar rajah. Okey, pemboleh ubah bergerak balas bagi soalan gambar rajah ini, kita boleh lihat dekat roti A ada tumpuk hitam, roti B tidak ada tumpuk hitam. Jadi pemboleh ubah bergerak balas bagi soalan ini ialah jumlah tumpuk hitam atau kehadiran tumpuk hitam. Okey, kita kena tahu dulu pemboleh ubah bergerak balas dia. Okey, setelah kita tahu apakah dia pemboleh ubah bergerak balas, kita dah tahu apakah dia ayat perbandingan, kita dah tahu ayat formula, kemudian kita dah tahu ayat trend, jom kita masukkan dalam ayat. Okey, macam saya katakan tadi, yang mula-mula kita perlu bulatkan dulu soalan bukan? Okey, soalan minta soalan pemerhatian. Kemudian tengok jumlah tumpuk hitam pada roti, saya susun jumlah tumpuk hitam adalah pemboleh ubah bergerak balas. Kemudian perkataan yang merah ni ialah perkataan ayat perbandingan. Lebih banyak. A, kita tengok A lebih banyak daripada B. Okey, jumlah tumpuk hitam pada roti A lebih banyak berbanding roti B. Itu dia tadi ayat bergerak balas dan saya cantum dengan ayat perbandingan. Dah jadi dah satu ayat pemerhatian yang lengkap. Okey.
Okey, kita lihat pula bagaimana kita buat pemerhatian pada soalan berbentuk graf ni. Mula-mula kita dah kenal dia pemboleh ubah bergerak balas dia. Dekat soalan ni, pemboleh ubah bergerak balas ni ialah suhu. Okey, jadi ayat formulanya tadi dekat bawah, tengok ayat formula kat bawah, kena tulis pemboleh ubah bergerak balas dulu. Kemudian kena ceritakan apa yang terjadi. Jadi apa yang terjadi tu biasanya kita gunakan, kita letak ayat corak. Okey, jadi kita masukkan pemboleh ubah bergerak balas, okey, suhu. Kemudian kita letak ayat corak. Kita tengok dekat sini graf ini dia meningkat, jadi kita gunakan coraknya ialah semakin meningkat. So, suhu semakin meningkat. Okey, itulah dia pemerhatian yang kita boleh buat dalam soalan ini. Baiklah, di sini kita akan rumuskan macam mana kita nak buat pemerhatian dengan betul dan tepat. Okey, yang pertama tadi kita kena ingat, kita bulatkan kata kunci dahulu supaya kita tahu kehendak soalan. Yang kedua, kita kena ketahui ayat formula. Yang ketiga, kita kena kenal pasti pemboleh ubah bergerak balas. Setelah tahu pemboleh ubah bergerak balas, kita kena tahu apakah dia ayat perbandingan. Kerana ayat perbandingan itu akan menerangkan pemerhatian anda nanti. Kalau kita tak jumpa perbandingan, kita kena gunakan ayat trend atau ayat corak. Okey, corak yang terdapat pada gambar raja atau pada graf tersebut atau pada jadual tersebut, sama ada jadual tersebut atau graf tersebut bertambah atau berkurang. Kemudian yang terakhir, kita cantumkan kesemua pemboleh ubah bergerak balas tadi dengan ayat perbandingan atau dengan ayat corak di dalam ayat formula tadi. Mudah kan nak buat pemerhatian? Selamat mencuba!